Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan agama itu ialah ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Hukum yang dihantar akan dia akan segala hukum dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihantarkan bagi segala hamba-Nya hamba Allah, hamba yang mukallaf, dihantarkan atas lidah Rasul-Nya Rasul Allah yang membawa akan mereka itu segala hamba Allah yang mukallaf tu kepada kebajikan yang kekal. Kita sambung muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid. Dalam katanya Syekh Ahmad, dan agama itu, ni dia nak ta'rifkan kepada kita apakah itu agama. Asal bicaraan kita berkaitan dengan kitab ni ialah ilmu tauhid. Maka asalnya nak bicara berkaitan dengan ilmu akidah. Oleh kerana sebelum ini beliau ada menyatakan kepada kita, beliau mentarifkan kepada kita pada awalnya, iaitulah berkaitan dengan apakah definisi ataupun ta'rif ilmu tauhid. Maka yang telah pun kita lalui dulu, ilmu tauhid ialah satu ilmu yang nak diperpegangkan di dalam hati kita. Dan ilmu tauhid ini nih dibangsakan kepada agama. Oleh kerana dulu ada sebut ilmu tauhid ni dibangsakan kepada agama. Lalu tu pada saat sekarang ni dia nak memperkenalkan kepada kita apa tu agama.
Oleh kerana hari itu ada sebut ilmu tauhid, ilmu yang nak diperpegangkan, yang mana ilmu tauhid ni ilmu yang dibangsakan kepada agama. Lalu tu nak memperkenallah kepada kita apa tu agama. Oleh kerana disebut dah dulu agama, oleh kerana sebut, maka kena terangkan kepada kita semua apa tu agama. Agama yang diambil daripada perkataan ad-din, yang diambil daripada perkataan al-millah. Itu agama. Yang kita sebut hidup kita mesti bermatlamatkan agama. Hidup kita ni mesti berlandaskan agama. Apa tu agama? Agama tu lafaz. Lafaz daripada perkataan Arabnya ad-din, ataupun lafaz daripada perkataan Arabnya al-millah, yang diterjemahkan dengan agama. Lalu tu apa tu agama? Agama ni apa? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, wa inna hazihil millah, Nabi kata, dan sesungguhnya ini agama, kata Rasulullah, sataftariku ala 73. Ini agama ni, kata Nabi, akan berpecahlah kepada 73 puak. Isnatani wa sab'una finnar. Maka 72 puak daripada 73 tu ke neraka. Semuanya sesat agama tu. Wa wahidatun fil jannah. Satu sahaja yang akan masuk ke dalam syurga. Wahiyal jamaah. Maka iaitulah puak-puak yang dikelompokkan, yang dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah. Nabi SAW guna perkataan al-millah, agama. Ataupun dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li'arba'in. Nabi ada sebut, ni nak menceritakan kepada kita ad-din tu ialah agama juga. Tadi al-millah diterjemahkan dia agama juga. Apa tu agama? Hadis terusnya Nabi menggunakan perkataan ad-din, pun agama juga diterjemah dia kepada bahasa kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, tunkahul mar'atu li'arba'in. Dikahwinkan akan perempuan tu, kata Rasulullah, atas 4 perkara. Ada keempat-empat ni, kata Rasulullah, maka orang tu bertuahlah dia. Nabi dia bercakap atas ghalib dia, atas adat. Manakala seseorang tu nak berkahwin dengan perempuan, biasanya pada ghalibnya dia akan kahwini seseorang perempuan yang nak dijadikan sebagai isteri tu partni. Manakala laki-laki tu dia kahwini seseorang perempuan, jadikan sebagai seorang permaisuri bagi dia, ada pak-pak ni, ciri-ciri keempat-empat ni, maka orang tu orang yang bertuah. Mana? Lima liha. Ada setengah daripada kitanya yang berkahwin kerana harta. Kerana harta dia. Maka tak salah kita cari perempuan yang kaya, kita pilih dia sebagai isteri kepada kita. Tak salah. Tak mengapa. Ada kalanya juga Nabi SAW bersabda lagi, walihasabiha, kerana bako, kerana keturunan dia, kerana comelnya bako dia, keturunan dia, titih baris dia tu comel. Ada orang berkahwin kerana tu, kerana dia pilih di bako tadi.
Di keturunan tadi. Pilih kerana keturunan baik-baik, keturunan tok guru ke, orang-orang soleh ke. Tak salah juga pilih kerana tu. Ada kalanya juga seseorang tu berkahwin dengan perempuan wali jamaliha, kerana kecantikan dia, kerana rupa paras seseorang perempuan tu cantik. Dengan maknanya sejuk mata melihat dia di zahirnya. Tapi naknya biar ada satu lagi sejuk mata hati manakala kita berkahwin dengan dia. Biar ada dua-dua ni. Tapi nak ceritanya ada juga di kalangan kita laki-laki, dia berkahwin kerana kecantikan yang ada pada seseorang perempuan yang nak dia jadikan sebagai isteri. Maka tak salah juga. Tak salah kita pilih kerana tu. Adapun hok dilarangnya, kita pilih hok comel, hok cantik. Tapi sekadar comel saja, sekadar rupa saja yang comel, tapi maknanya akhlaknya tak comel. Hak ni dilarang. Tapi kita pilih seorang perempuan tadi kerana kecantikan, adakah salah? Tak salah. Di sisi agama tak salah. Bahkan yang tu dituntut. Supaya kita maknanya balik di rumah kita letih-letih tengok dia, sejuk mata hati kita. Tu wali jamaliha. Ada kalanya kerana kecantikan. Ada kalanya juga wali diniha. Kerana agama. Ni diniha, Nabi guna perkataan agama. Ada kalanya seseorang tu berkahwin kerana agama. Kerana tengok kepada seseorang perempuan tadi tu, agama dia tu ada. Apa tu agama? Apa tu agama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada al-millah ataupun ad-din. Lalu tu Nabi cerita lagi. Maknanya kalaulah kita tadi tu tak boleh, maknanya keempat-empat ciri-ciri tadi tu sempurna kepada kita cari seorang isteri, tak dapat keempat-empat tadi, Nabi buat cadangan kepada kita. Fazfar bizatiddin taribat siada. Hendaklah kamu pilih yang ada agama tu, didahulukan daripada yang lain. Dah tak boleh nak berhimpun keempat-empat pada dirimu di seorang perempuan yang engkau nak jadikan dia sebagai isteri kita tadi tu. Tak boleh pak-pak, tak ada. Kata Rasulullah, aku cadang kepada kamu, cari pilih daripada mereka tu perempuan sebagai calon isterimu yang ada agama. Dahulu waktu dulu. Kalau memilih sebagaimana cadangan aku, kata Rasulullah, taribat siada, maka tangan kamu tadi tu tak apa. Apa dengan maknanya? Kita tadi tu tak gaduh. Orang yang pilih seseorang perempuan yang memiliki agama, laki-laki tadi tu tak pening kepala. Kerana perempuan tu ada agama. Dia reti hukum hakam. Dia taat kepada suami dia. Maka kita walaupun keluar daripada rumah cari nafkah, dia tidak akan khianati kita. Tu taribat siada. Pilih agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya beri cadangan kepada kita. Walhasilnya carilah. Tak apa. Cuma yang lebih elok iaitulah cari yang ada agama. Tu apa tu agama? Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita sendiri pun ada bercakap juga. Awal kita hidup atas dunia, mestilah matlamat kita agama nombor satu. Hak lain kediam. Kita pun pesan kepada anak kita, manakala dia dewasa, kita bagi tahu kepada dia, nasihat kepada dia awal. Manakala pergi jauh-jauh ni, kamu semua maknanya anak-anak ayah, kita maknanya mestilah berlandaskan agama. Jangan lari daripada agama, maka hidup kita akan selamat.
Tu apa tu? Agama yang kita duk tutur-tutur agama seharian kita tadi. Biar kita faham apakah makna agama. Ini dia nak takrif kepada kita. Dan agama itu, yakni bermula takrif ataupun definisi maksud agama tu, yang diterjemah daripada al-millah ad-din itulah. Apa tu? Ialah khabar, ialah ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Agama-agama ni ialah ibarat, ialah satu percakapan, satu tuturan lafaz agama. Tapi lafaz agama, satu tuturan, satu cakapan, kinayah daripada perhimpunan segala hukum. Agama-agama ni ialah satu perhimpunan segala hukum. Itulah agama. Agama satu lafaz, satu cakapan yang keluar daripada bibir mulut kita, agama. Tapi bila sebut agama, faham di kitanya ialah perhimpunan daripada segala hukum. Hukum mana? Hukum yang dihantar akan dia, akan segala hukum hantar oleh Allah Ta'ala. Itulah agama. Faham daripada situ, kalaulah hukum, undang-undang yang bukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak boleh kita nak panggil dia tu agama. Kerana syarat. Bila sebut agama, ialah undang-undang, syaratnya mestilah dihantar oleh Allah Ta'ala. Sekiralah undang-undang tersebut bukan datang daripada Allah, tak dipanggil agama. Seperti kita letak kereta kita tepi jalan pada tempat petak yang bukan disuruh parking. Kenalah towing kereta kita tadi, kena kunci tayar. Tu undang-undang tu. Undang-undang jalan raya dia panggil. Kita ingkar dia, kena denda, kena hukuman. Adakah boleh nak dipanggil dia tu sebagai agama? Tak boleh. Kerana apa? Kerana bukan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil hukum wad'i. Hukum undang-undang yang direka-reka oleh manusia. Tak boleh nak dipanggilkan dia tu agama. Adapun agama-agama ni syarat mestilah undang-undang tersebut tu dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barulah dinamakan agama. Itu agama. Agama ialah perhimpunan segala hukum, segala undang-undang, segala peraturan-peraturan. Tapi peraturan hukum, undang-undang yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah undang-undang tadi tu. Banyak bila sebut segala hukum, segala undang-undang, segala peraturan, maka banyaklah undang-undang yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada maknanya undang-undang yang berkait dengan iman, yang berkait dengan Islam, yang berkait dengan ihsan. Sama ada dari segi munakahatnya, dari segi jinayahnya, muamalatnya, bab iktiqadnya, tak kira. Asalkan undang-undang tersebut datang daripada Allah, nama dia agama lah tu. Maka nak memperkecilkan lagi skop dia, tak diluah sangat tu. Bila kata agama ni ialah segala hukum, hukum-hukum ni yang berkait dengan sama ada dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, maka kesemua tadi tu duduk di dalam hukum taklifiyah. Atau kita kecilkan lagi skop dia. Bila sebut agama ni ialah undang-undang, segala undang-undang. Undang-undang mana?
kita kecilkan dia, iaitulah hukum taklifiyah. Apa hukum taklifiyah? Iaitulah hukum yang 5 tu. Mana hukum yang 5? Yang kita selalu dengar: wajib, sunnah, haram, makruh dan harus. Ni 5 hukum ni lah yang dikatakan agama. Agama ni ialah satu perhimpunan daripada segala hukum yang dihantar oleh Allah. Segala hukum tu apa? Hukum taklif. Kita kecilkan dia, skop dia. Hukum taklif. Jadi hukum taklif ada berapa? Ada 5. Asalnya 4 sahaja. Satu tu bukan daripada hukum taklif pada asalnya. Kerana hukum taklif maksud dia ilzamu ma ataupun talabu ma fihi kulfah. Tu taklif. Taklif, takrif dia ialah talabu ma fihi kulfah. Tuntut barang yang ada padanya keberatan. Keberatan apa? Nisbah nafsu kita tu berat. Panggil hukum taklif. Berat nisbah nafsu. Tuntut barang yang ada keberatan. Maka tilik pada takrif tersebut, hukum taklif ada 4 sahaja. Harus tidak termasuk di dalam hukum taklifiyah. Kerana apa? Kerana harus tidak ada keberatan nisbah nafsu kita. Nak buat tak apa, tak mahu buat tak apa, tak ada berat sikit apa. Nak makan tak apa, tak mahu makan tak apa. Tak ada berat nisbah nafsu kita. Adapun wajib, berat nisbah nafsu. Sunnah, berat nisbah nafsu. Haram, berat nisbah nafsu. Makruh pun berat juga nisbah nafsu kita. Kerana itulah pak ni dinamakan hukum taklifiyah. Adapun harus bukan pada asalnya, cuma dia panggil masuk puak juga min babit taklif. Asalnya ada 4. Wajib, berat nisbah nafsu kita. Apa wajib? Takrif dia ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Wajib ialah barang yang dijanji untuk diberi pahala bagi mereka yang menunaikan dia, wa yu'aqabu ala tarki. Dijanji seksa bagi barang siapa yang tinggal daripada buat dia. Itu wajib. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tinggal akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjinya. Maka benda tu masuk dalam kata berat nisbah nafsu kita. Tengok contohnya benda wajib. Yang mana benda wajib ni benda maknanya yang dijanji manakala kita buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Apa contohnya? Sembahyang. Sembahyang 5 waktu ni benda wajib. Buat dapat pahala, tinggal berdosa, tinggal diseksa. Maka sembahyang tadi tu berat nisbah nafsu kita benda wajib. Betapa ramai daripada kalangan kita yang tidak sembahyang. Kerana apa? Berat nisbah nafsu dia. Puasa, berapa ramai yang tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tiba bulan Ramadan, cari buat nasi sendiri. Itu berat nisbah nafsu dia. Sebab tu wajib ni benda berat. Ramai daripada kalangan kita yang tinggal sembahyang, yang tinggal puasa, yang tidak maknanya menunaikan zakat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana nafsu dia berat untuk menunaikan hak-hak tersebut. Sebab itulah wajib ni dia panggil hukum taklif, kerana berat nisbah nafsu kita. Tekanan yang Allah Ta'ala tuntut pada kita tu, nisbah nafsu kita berat. Sebab tu dia namakan hukum taklif. Yang kedua sunnah, pun berat juga nisbah nafsu. Sunat-sunat ni ialah ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarki. Barang yang dijanji oleh Allah Ta'ala manakala kita buat dia dapat pahala,
Dan dijanji oleh Allah Ta'ala tidak akan seksa bagi mereka yang tinggalkan buat dia. Contoh, sembahyang Isyak wajib, sembahyang Maghrib wajib. Adapun solat sunat kapik fardu, hak tu sunat, bukan wajib. Tapi betapa ramai daripada kalangan kita tak buat. Walha 2 rakaat. Sembahyang Isyak 3, sembahyang Isyak 4, sembahyang Maghrib 3. Adapun sunat 2 rakaat. Tak buat. Kerana apa? Nisbah nafsu kita tadi tu berat. Tu berat. Sunat pun berat juga nisbah nafsu kita. Nama dia hukum taklif. Yang ketiga, haram. Apa haram? Ma yu'aqabu ala fi'lih wa yusabu ala tarki. Barang yang dijanji oleh Allah Ta'ala akan seksa bagi mereka yang buat dia. Wa yusabu ala tarki. Dan dijanji nak beri pahala. Bila kita tinggal dia, boleh pahala. Itu haram. Maka banyak benda haram. Berat nisbah nafsu kita, maknanya nak tinggal benda tu. Umpamanya tengok maksiat. Berat nisbah nafsu kita tengok maksiat. Nak tinggal dia tu berat. Tengok perempuan, berasa nak tengok, tak leh mata ni, tak tengok. Nak juga cuci mata dia kata. Kita pergi Mid Valley cuci mata sekali. Bukan cuci mata tu, mengotori mata kita. Istilah yang kita guna tadi tu salah. Cuci mata. Siapa kata boleh lihat perempuan? Ya, walaupun di perempuan tadi tu hukum dia maknanya boleh dibukakan muka dan juga pergelangan tangan dia. Balik kita yang melihat tadi tu haram. Haram kita lihat perempuan ajnabi, hatta pada mukanya ataupun pada pergelangan 2 tangan dia, qaul yang muktamad. Tiba-tiba kita lihat dia, haram, berdosa. Dosa kita tengok dia tadi tu. Tapi hak bolehnya bila? Ketika mana maknanya kita ada azam di dalam hati kita, aku nak jadikan seseorang wanita ni sebagai isteri aku. Dia ada azam gitu. Agama syarak kita, undang-undang kita benarkan si lelaki tadi tu lihat pada wanita tadi. Lihat mana? Muka dan 2 pergelangan, bukan lihat tubuh. Lihat muka dia, lihat pada 2 pergelangan di benar. Asalnya haram. Haram kita lihat di muka dia. Haram lihat pada pergelangan tangan dia. Walaupun di dia boleh buka, kita haram lihat. Qaul muktamad. Tiba-tiba azam dalam hati kita, kita nak berkahwin dengan dia. Nak buat dia tu sebagai isteri kita. Dibenarkan oleh agama untuk lihat muka dia, untuk lihat pada pergelangan tangan dia. Lihat pada muka dia, untuk kita lihat kecantikan dia. Supaya kita tadi tu tak menyesal di hari kemudian. Kerana kecantikan ni dia fleksibel. Orang tu dia tengok, comel perempuan ni. CB pula tengok, biasa aku. Tu fleksibel. Maka syarak kita, ajar kita, manakala kita nak berkahwin dengan dia, manakala kita nak buat dia tu sebagai isteri kita, sunat lihat, boleh lihat. Ketika tu saja boleh lihat. Boleh lihat pada muka dia, nak tengok kecantikan dia supaya kita tadi tu tak menyesal. Dan juga boleh lihat kepada pergelangan tangan dia. Nak tengok dia ni gemuk ke, kuruh ke, ataupun kulit dia gelap ataupun putih. Kerana kalau tengok muka putih, kadang-kadangnya tengok kaki tangan, lain pula. Dia boleh make up benda tu. Tu sunat tengok.
Boleh tengok. Kerana apa? Satu hari Nabi SAW, maknanya ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, dia nak pinang Rasulullah. Dia nak tawarkan diri dia dijadikan sebagai isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ambillah hamba ni sebagai isteri bagi baginda. Lalu tu Rasulullah tengok pada muka dia. Lepas Nabi tengok pada muka dia, Nabi berpaling kepada yang lain. Nabi berpaling ke arah yang lain. Lalu tu sahabat faham. Manakala Nabi tengok, Nabi berpaling ke arah yang lain muka dia, sahabat faham dah. Nabi tak nak. Nabi tidak mahu kepada perempuan tadi. Lalu tu ada daripada kalangan sahabat tadi bangun. Ya Rasulullah, dah Rasulullah tak mahu bagi pada hamba lah perempuan tu. Nabi pun tengok pada sahabat tadi. Mu nak kepada perempuan ni, mu ada apa sebagai mah kahwin dia? Dia kata tak ada apa-apa ya Rasulullah. Hanya aku adanya sehelai kain ni. Tu miskin sungguh sahabat Rasulullah pada ketika tu. Tu miskin pada zaman Rasulullah, fakir dia sampai tahap tu ada sehelai kain. Kita walaupun panggil fakir, walaupun panggil miskin, rokok ni duduk atas telinga dia ni. Estro ada depan rumah dia. Tu miskin kita. Miskin zaman Rasulullah hanya pakai sehelai kain saja. Ya Rasulullah, aku hanya punya sehelai kain saja. Kalau aku buat kain ni sebagai mas kahwin, mahar kepada dia, maknanya kalaulah kerak sikit, nampak paha aku. Kerak ke atas, nampak pusat. Tak boleh ya Rasulullah, tak ada harta aku. Lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, mu baliklah dulu. Dah mu nak berkahwin tadi, mu balik dulu. Iltamis walau khatiman minal hadid. Mu cari, maknanya walaupun satu cincin yang diperbuat daripada besi sekalipun sebagai hantaran dia, tak apa. Lalu tu lelaki tadi pun berpaling daripada Rasulullah nak cari cincin yang Rasulullah sarankan walaupun besi. Nabi panggil pula, mari sini. Dia pun berpaling kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, hal ma'aka minal Qur'ani syai'un? Adakah bagi kamu tu ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal, yang kamu ingat? Ya Rasulullah, tu aku ada. Kata Rasulullah, itulah sebagai mah kahwin kamu untuk berkahwin dengan perempuan yang mana dia tawarkan sebagai isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak mahu tadi. Tu Nabi tengok kepada muka dia. Jadi hukumnya tak boleh. Haram kita lihat pada wajah wanita. Meskipun begitu, sekira ada hajat, maknanya terdesak, adalah tempat-tempat yang dibenarkan pada syarak. Adapun dengan syahwat, hak tu tak boleh tanpa khilaf. Tengok dengan syahwat pada muka, pada pergelangan, apatah pada tempat yang lain, yang tu terlebih-lebihlah, maknanya tidak ada khilaf di kalangan ulama pada haramnya. Haram ni berat nisbah nafsu kita. Nak juga tengok. Panggil hukum taklif. Makruh pun sama. Panggil berat juga nisbah nafsu kita. Bagi orang yang merokok tadi, nak tinggal apa aja. Tak cekak cari ubat tadi. Makan panada tak jadi, makan ubat tu tak jadi, makan pil tu tak jadi. Tak jadi nak tinggal. Berat nisbah nafsu kita tadi. Jadi pak ni masuk dalam kata hukum taklif. Adapun harus bukan hukum taklif. Dia masuk puak saja. Mimba bitaghliq dia panggil. Masuk ghalib juga. Masuk puak juga. Umpamanya kita kata seseorang tu bermusafir, ada 5 orang, maknanya dia pun berhentilah di RNR Geting Sepok. Orang pun tanya dia, mari mana belakang ni? Mari daripada Kuala Lumpur, dia jawab. Walha ada satu orang daripada mereka tu, daripada Kedah umpamanya, ataupun daripada Perak umpamanya, daripada Selangor umpamanya, tapi dijawabnya daripada Kuala Lumpur semua. Walha ada seorang tu bukan daripada Kuala Lumpur, masuk puak juga dalam ramai-ramai. Harus pun sama. Asal harus bukan dinamakan hukum taklif.
Jadi mudah-mudahnya undang-undang ni ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Maka 5 hukum ni lah maknanya tidak terlepas di diri kita. Sama ada kita berjalan, sama ada kita melangkah, sama ada kita gerak-geri, kita diam, kita gerak, kita tak boleh lepas daripada 5 hukum yang tersebut tadi. 5 hukum ni lah tak boleh lepas daripada kehidupan kita. Itu panggil agama. Dan agama itu ialah ibarat daripada perhimpunan segala hukum, segala undang-undang, segala ketetapan hukum yang dihantar akan segala hukum, segala undang-undang, ketetapan tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agama. Agama ialah undang-undang yang datang daripada Allah. Adapun hukum, undang-undang yang bukan daripada Allah, bukan agama nama dia. Hantar-hantar tu pada siapa hantar undang-undang tadi tu? Bagi segala hamba-Nya, hamba Allah yang mukallaf. Sama ada hamba tu jin ataupun manusia, semuanya pikul undang-undang 5 tadi. Wajib, sunat, haram, makruh. Sama ada jin ataupun manusia yang mukallaf, semuanya pikul undang-undang tadi. Terlekat di dianya agama pada diri dia. Mukallaf kitanya maknanya kalau nisbah manusia, dia tu berakal, dia tu sampai umur, tidak buta dan tuli waktu kecil lagi, panggil mukallaf lah dia. Adapun bagi nisbah jin, kata ulama, maknanya lahir-lahirnya dia ke dunia terus jadi mukallaf terus. Tu jin. Adapun kita sampai umur barulah panggil mukallaf. Hukum ni dihantarkan kepada segala hamba dia yang mukallaf, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Hantar-hantar tu adakah direct? Adakah secara langsung hantar undang-undang tadi tu kepada hamba Allah Ta'ala? Tidak. Hantar-hantar atas lidah Rasulnya, Rasul Allah. Hantar-hantar siapakah orang tengah di antara Allah dan juga hamba dia tadi tu? Hantar hukum tu atas lidah Rasulnya, Rasul bagi Allah. Atas lidah Nabi, atas cakapan Rasulullah. Itu lidah dia panggil majas mursal, min itlaqil mahalli wa iradatil halul fih, dia panggil. Sebut lidah tapi maksudnya cakapan. Rasul lah maknanya sebagai orang tengah yang mana yang memberitahu kepada kita segala undang-undang ni, maknanya diberikan oleh Nabi daripada malaikat Jibril kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang ceritanya, Nabi lah yang beritahunya. Hantar atas lidah Rasulnya, Rasul bagi Allah, atas cakapan Rasulnya, Rasul bagi Allah. Rasul tu sifat bagi Rasul yang membawa akan mereka itu segala hamba Allah. Rasul lah yang membawa, Rasul yang menunjuk jalan kepada kita segala hamba Allah, tunjuk jalan kepada kebajikan yang kekal. Apa kebajikan yang kekal? Iaitulah syurga di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menunjuk jalan kepada kita segala hamba Allah Ta'ala, yang maknanya memberitahu kepada kita segala undang-undang yang datang daripada Allah kepada kita. Seterusnya kita mendapat kebajikan yang kekal, iaitulah kita akan mendapat syurga di akhirat. Dengan maknanya hukum undang-undang ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang ni hadiah. Siapa yang memberi hadiah ini?
Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri hadiah tu direct kepada kita? Tidak, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang memberitahu kepada kita. Rasul lah yang menceritakan kepada kita, yang ni benda wajib, yang ni benda harus, benda makruh, benda haram dan sebagainya. Rasul lah. Sebagaimana firman Allah Taala, Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin linukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumati ilan nur wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala telah utuskan kepada kamu Rasul, yang mana Rasul lah yang memberi penerangan tentang hukum-hukum Allah. Dan Rasul lah yang mengajak kepada kamu tu supaya kamu beriman, supaya kamu buat amal soleh. Rasul lah yang maknanya bawa kamu daripada kegelapan kepada lembah cahaya. Dan Rasul lah maknanya yang memberitahu kepada kamu semua, wa may yu'min, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tu dia buat amal sebagai amal yang soleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nescaya orang tersebut akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bila selama-lamanya. Rasul lah yang memberitahu kepada kita. Segala undang-undang tadi tu Rasul lah yang beritahu kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah kepada kita. Allah Taala beri hadiah kepada kita semua. Benda wajib ni hadiah daripada Allah. Kita buat dia dapat pahala besar. Benda sunat hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tunaikan benda sunat dapat pahala besar. Benda haram pun hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal dia dapat pahala besar daripada Allah Taala. Benda makruh pun sama, kita tinggal dia dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu maknanya undang-undang ni adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan satu tekanan kepada kita, tidak. Bukan sebagai satu tekanan kepada kita, kena buat. Itu mentaliti kitanya begitu. Tekanan kepada kita ni benda wajib kena buat tak boleh. Tapi kita kena nilai di sisi yang lain. Kita kena tengok di sudut aspek yang lain. Apa dia? Allah Ta'ala nak beri kepada kita kebajikan yang sangat besar. Apa? Nilainya syurga di akhirat. Dengan benda wajib tadi kita tunai dia, pahala besar. Balasan dia syurga. Benda sunat yang kita buat tadi tu dapat besar ganjaran dia, syurga. Benda haram yang kita tinggal tadi tu kerana Allah Subhanahu wa taala, balasan dia besar, syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ni undang-undang yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba dia merupakan hadiah yang besar kepada kita, dengan bahawa kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala manakala kita buat benda-benda tersebut. Kita buat dia, maka dapatlah kita syurga di akhirat kelak. Itulah maknanya undang-undang ni, agama ni ialah undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu agama dia bagi. Dan segala tanda agama itu, dan segala tanda agama itu 4. Ini dia nak cerita kepada kita tanda agama pula. Tadi takrif agama. Dan bermula segala tanda agama, yakni tanda bagi orang tu nak dikatakan dengan orang yang pikul agama dengan sebenar-benarnya, ada 4. Ada 4 ciri dia. Ada 4 tanda dia. Ada 4 alamat dia. Barulah dipanggil orang tersebut orang yang pikul agama dengan sebenar-benar. Sekiranya tidak ada 4 tanda ni, maka orang tersebut tak boleh nak dipanggil
orang yang pikul agama dengan sebenar-benar. Apa agama tadi? Pikul undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah hadiah yang Allah Taala beri kepada kita. Oleh kerana itulah maknanya kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir atas dunia ni membuat asbab kepada kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asbab kepada kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu tanda dianya ada 4. Mana? Yang pertama daripada 4 tanda, sah i'tiqad. Apa sah i'tiqad? Betul i'tiqad. Sah betul, i'tiqad pegangan. Ini tanda yang pertama, pegangan seseorang kena betul. Pegangan seseorang kena. Barulah dinamakan orang tersebut orang yang mempunyai ciri-ciri orang yang pikul agama dengan sebenar-benar. Kalau tak ada ciri yang pertama ni, bahkan tak dinamakan seseorang tu beragama lah. Kerana apa? Tak ada ciri yang pertama. Ni besar ciri yang pertama ni. Tanda yang pertama ni besar. Apa dia? Sah i'tiqad. Kena i'tiqad seseorang tu betul. Apa betul i'tiqad? Apa sah i'tiqad? Iaitu sah i'tiqad tu jazam, mengaku putus dalam hati. Tu jazam. Jazam maknanya kinayah daripada yakin. Jazam seseorang dengan barang yang diiktiqadkan dia kan barang oleh ahli sunnah. Ini tanda orang tu orang yang pikul agama dengan sebenar-benar agama yang pertama. Bahkan kalau tak ada tanda yang pertama ni, tak dinamakan orang tu orang yang beragama. Kerana besar sangat ciri yang pertama ni. Mesti kena iktikad kita tu betul. Manakala iktikad kita tu betul, dinamakan kita orang yang mempunyai agama. Kalau tak ada iktikad yang betul, bukan kita tu orang beragama. Walaupun nampak pada zahirnya sembahyang, sujud dan sebagainya, pada hakikatnya tidak beragama dia. Kerana tidak ada tanda yang pertama, iaitulah sah i'tiqad. Apa sah i'tiqad? Jazam, mengaku putus dalam hati dia. Ada keyakinan dalam hati dia dengan barang yang diiktikadkan dia kan barang oleh ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya, kalau dia yakin juga dalam hati dia, tidak membetuli dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tak dinamakan dia orang yang beragama. Naknya yakin, tapi yakin dia tu dengan perkara-perkara yang diperpegangkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dia yakin dalam hati dia, yakin juga dalam hati ni, tak membetuli dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Contohnya, orang dia iktikad dalam hati dia Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk umpamanya. Bukan dia tu ada ciri yang pertama. Dia iktikad dalam hati dia Allah Ta'ala bertempat umpamanya. Tidak ada ciri yang pertama. Kerana keyakinan dia tidak membetuli dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Iktikad dia tidak sah. Iktikad dia tak betul. Ciri yang pertama, kena iktikad dia betul. Kena ada yakin dalam hati dia. Apa yakin? Ma la yahtamilun naqid. Tidak ada ihtimal dah sebelah lawan. Tu yakin. Dengan makna 100%. Tu yakin. 100%. Kalau nisbah peratusnya, 100% dia beriktikad dalam hati dia, membetuli sebagaimana pegangan ahli sunnah wal jamaah. Barulah iktikad seseorang tadi tu, iktikad dia betul. Sebaliknya, dia yakin 100%, tapi keyakinan dia Allah Ta'ala bertempat.
Maka Allah Ta'ala bertempat keyakinan dia yang ada dalam hati dia tu, walaupun yakin, tapi tak membetuli dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka tidak dinamakan dia tadi tu orang yang beragama. Ni banyak. Ada satu video maknanya. Dia i'tiqad maknanya, kalaulah dari segi percakapan dia tu, di lafaz Allahu Akbar dengan makna Allah besar, besar begitu. Tu besar begitu. Dalilnya manakala dia bercakap, manakala dia hurai Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia kata tengok kita ni dia tu. Dia buat bandingan dia dengan laptop. Tu dengan komputer riba tu dia buat bandingan. Tengok kita ni dia tu. Kita ni besar kan? Besar. Laptop kecil. Manakala laptop kecil, huruf-huruf dia Q, Y, W, manakala kita besar kita nampak semua tu. Allah Ta'ala pun begitu dah. Allah Ta'ala Maha melihat dia, Maha mengetahui. Kalau Allah Ta'ala kecil, kata dia, bagaimana dia nak melihat makhluk-makhluk dia? Buat bandingan begitu. Buat bandingan Allahu Akbar dengan makna besar juzuk tu. Maha suci Allah. Ini dari segi percakapan dia, i'tiqad dia tu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana Allahu Akbar yang dimaksudkan dia kasratul ajza, banyak juzuk Allah Ta'ala. Supaya kita kata satu lembu yang kita nak kurban, kita masuk bahagian, kita pun tanya dia, mu boleh berapa kilo? Oh, aku boleh 4 kilo 4 kilo je boleh bahagian untuk aku. Mu, aku 10 kilo. Apa kita faham? Lembu yang dimiliki oleh 10 kilo tadi tu kasratul ajza. Satu lembu dia lembu yang besar. Adapun si B tadi lembu dia kecil. Tu satu lembu tadi tu mempunyai beberapa juzuk. Maka Allahu Akbar, bila sebut lafaz Allahu Akbar, Maha Suci Allah, daripada berjuzuk dengan makna tadi. Sebab tu kita belajar di Wahdaniyah. Apa tu maksud Wahdaniyah? Wahdaniyah esa Allah Ta'ala pada zat, esa Allah Ta'ala pada sifat, esa Allah Ta'ala pada perbuatan. Keluar dua makna yang lagi kita akan datang huraian dia. Maka sekiranya kita kata Allahu Akbar dengan makna besar begitu, luput makna wahdaniyah pada zat, pada makna yang pertama. Kerana wahdaniyah pada zat, pada makna yang pertama, dengan maknanya satu zat, zat Allah Ta'ala ni ialah satu zat yang tak boleh nak kita silaukan di dalam pemikiran kita. Tak boleh kita nak kalau di dalam pemikiran kita. Tak boleh kita nak fardukan zat Allah Ta'ala ni bersusun dengan beberapa juzuk. Tak boleh. Itu wahdaniyah pada zat makna yang pertama. Maka orang yang kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan makna besar yang sebagaimana yang dicontohi oleh dia tadi, maka dia syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik pada wahdaniyah, pada kata kul huwallahu ahad. Dia kata kepada kita maknanya tawasul tu syirik. Dia sendiri dah syirik tadi. Syirik pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi i'tiqad dia. Maha suci Allah. Itu sebab itulah kena mengaji sifat 20 ni. Tu salah besar kita kata tak wajib belajar sifat 20. Kalau kita kata tak wajib belajar sifat 20, orang akan jahil pada mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah di dalam kitab Misbahul Munir awal-awal lagi di baris bawah tu, awal-awal lagi dia kata di antara setengah daripada kelompok yang sesat ialah mereka yang mengatakan tidak wajib belajar sifat 20. Ia sungguh sesat sungguh. Sesat tak sesat oleh kerana tak belajar sifat 20, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala besar-besar begitu, Allah Ta'ala kecil. Bukan dengan makna tu Allahu Akbar. Allahu Akbar dengan makna besar pangkat Allah.
Seperti kita kata, "Oi, kerana apa ni duduk pakak-pakak gotong royong ni?" Oh, dia kata, "Hari ni sekejap lagi pukul 3, ada orang besar nak datang." Tu dia kata, "Ada orang besar nak datang." Mari-mari kecil saja tuan dia. Besar mana? Tadi kata orang besar, kecil ni besar pangkat. Itulah kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan dengan makna besar-besar gitu. Ni ada ni dalam video ni. Awas, jangan sesekali maknanya kita beriktikad dengan iktikad sedemikian. Kembali pada iktikad kita, iktikad ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana? Dengan mempelajari betul-betul di dalam kitab Faridah ni umpamanya. Tak kira lah kitab-kitab mana, Baqaratul Amani pun sama. Supos saja huraian dia. Ni tanda yang pertama, kena iktikad kita tu betul. Rasanya setakat itu sajalah dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang kelima, 30 hari bulan nanti insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Dan segala tanda agama itu 4.